لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita baru sahaja menunaikan salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diperkenankan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sebut pada subuh tadi berkenaan dengan hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkenaan dengan ibadat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Aisyah dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima sana'ta hadza, kenapa kamu lakukan perkara ini wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu laka min zambika wa ma ta'akhkhara, sesungguhnya telah pun diampunkan oleh Allah Ta'ala segala dosa-dosa engkau, kata Aisyah, dan juga dosa-dosa yang akan datang semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW adalah orang yang maksum, iaitulah satu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga Nabi, dan kemudian Nabi ni pula adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat. Tuan-tuan, Nabi bangun pada waktu malam, Nabi berqiyamul lail, Nabi bertahajud pada waktu malam. Padahal tahajud ni dia bukannya
wajib, dia tak wajib pun. Tetapi dia masih dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkak, sehingga pecah kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, afala akuna 'abdan syakura, apakah tidak boleh aku nak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah sebut dah hadis ni nak menunjukkan kita akan beberapa perkara. Yang pertama, hendaklah kita memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu pula adalah menunjukkan bahawa kita adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ulama menyebut, ketika mana mereka menghuraikan perkataan Nabi SAW, afala akuna 'abdan syakura, apakah tidak boleh aku nak jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ulama menyebut ibadat yang kita lakukan itu adalah tanda bahawa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, kita takkan buat ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, jadi setiap daripada manusia hendaklah dia memenuhkan masa dia dengan perkara-perkara kebaikan, sehingga kan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan kalian putuskan nafas kalian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah kita tak ada kerja apa yang kita buat, tak ada apa aktiviti apa yang kita buat, maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, paling kurang kita susun waktu kita dengan aurat, iaitulah dengan memperbanyakkan wirid-wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana wirid-wirid ini ianya memberikan faedah kepada seseorang. Kerana setiap kali dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu jugalah turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sebut nama Tuhan tak sama dengan kita sebut nama makhluk. Tuan-tuan, kita sebut nama makhluk ni, sampai bila makhluk tersebut dia boleh mengasihi kita? Sampai bila makhluk tersebut dia boleh ingat kepada kita? Tuan-tuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut fadhkuruni azkurkum. Bila mana kamu ingat pada aku, kamu zikir kepada aku, kata Allah, azkurkum, maka nescaya aku akan ingat kalian, kata Allah Taala. Tuan-tuan, ulama tafsir menyebut makna ingat dekat sini adalah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat kepada dia. Tuan-tuan, kerana tu Imam Ghazali menyebut aurat, wirid-wirid yang kita sebutkan itu, ianya ada kepelbagaian kelebihan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu kita susun masa kita supaya dia tak terlepas daripada kita mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, dalam kita melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala ni, ulama menyatakan ada kepelbagaian amal soleh yang boleh kita susun dan juga yang boleh kita pilih. Tuan-tuan, yang wajib tu memang kita kena buat.
Yang wajib sudah tentu ianya adalah perkara yang paling besar. Dan tuan, tak ada yang wajib dia tidak akan berlaku perkara yang sunat. Kerana tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata amalan-amalan fardu ianya adalah ra'sul mal, ianya adalah modal kepada seseorang. Tentang kena ingatlah, amalan wajib ra'sul mal, ianya adalah modal daripada Allah Ta'ala. Malah pernah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah, dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni ayyu amalin udkhilanil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, ini pertanyaan Muaz, dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Muaz tanya pada Nabi, ya Rasulullah, khabarkan kepada aku, apakah dia amalan yang membolehkan aku dimasukkan dalam syurga Allah dan menjauhkan aku daripada neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan, lalu Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, perkara yang aku sebut ni, kalaulah Allah Ta'ala mempermudahkannya, maka nescaya engkau mudah untuk beramal dengannya. Dan apa dia perkara yang boleh bawa kita masuk syurga, dijauhkan daripada neraka Allah? 5. Dan yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadah kita. Dan ni wajib. Wajib kita beriman kepada Allah Ta'ala, tak ada khilaf lagi dah. Dan tuan, dia wajib beriman, dia wajib percaya. Dan kepercayaan itu pula adalah kepercayaan yang sabit. Maknanya tidak ada khilaf lagi dah. Dia kena percaya, dia kena yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kena yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Dan ajaran Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus salah. Kemudian hendaklah dia mendirikan sembahyang. Dan sembahyang apa ni? Sembahyang wajib. Kemudian waktu tiaz zakat, dan hendaklah dia mengeluarkan zakat. Dan tuan, zakat ni adalah zakat yang diwajibkan ke atas diri dia. Dan tuan, yang keempat, saumu Ramadan. Hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan dah tentu dia adalah puasa hak yang wajib. Dan tuan, yang kelima apa dah? Wa tahijjul bait man istata' ilaihi sabila, iaitulah hendaklah dia menunaikan haji ke Baitullahil Haram kepada sesiapa yang mampu untuk mengerjakannya. Tuan-tuan, ni 5 perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan membawa dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang disebutkan ini, menambah amalan dan memperbanyakkan amal saleh, itu adalah amalan sunat. Dan tuan, amalan sunat ni kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kerana banyaknya amalan sunat itu kamu pilih. Dan tuan, pilih ni kerana 2 sebab. Yang pertama, supaya kita tak jemu di dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Dan pagi tadi kita sebut hadis Nabi SAW. Nabi kata, Allah Ta'ala dia tak jemu kepada hamba-hamba dia. Dan tuan, Allah tak jemu. Berapa banyak kita baca Quran, berapa banyak yang kita zikir, Allah Ta'ala tak jemu mendengar zikir, melihat kepada amal saleh yang kita lakukan. Tuan-tuan, tapi Nabi kata, hatta tumallu, sehinggalah engkau sendiri yang berasa bosan, engkau sendiri yang berasa cemui,
maka pada waktu itu Allah Ta'ala berpaling daripada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kerana itu ulama menyebut hendaklah kita pilih amalan-amalan tersebut lalu kita atur. Tuan-tuan, supaya apa? Tidak cemui. Kita tak jemu dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah Ta'ala tidak pernah jemu dalam melihat kepada hamba-hamba dia yang beramal saleh. Tuan-tuan, itu satu. Yang kedua, kita susun kita punya amalan kerana apa? Kita nak ambil amalan-amalan yang mampu untuk kita laksanakan. Tuan-tuan, amalan ni dia bukan pada banyak. Kadang-kadang, tuan-tuan, syaitan dia nak dia nak pesongkan manusia, nak selewengkan manusia supaya tak beramal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mereka memperbanyakkan amal di luar daripada kemampuan diri dia. Tuan-tuan, kerana tu kata Nabi SAW, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamullu hatta tamallu, kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi sebut, perbuatkanlah amalan-amalan yang engkau mampu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, tapi kalau dia memperbanyakkan amal sehingga di luar daripada kemampuan dia, tuan-tuan, pada waktu itulah syaitan, iblis, dia akan bisik kepada telinga manusia, beratnya amalan yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu jangan kita berat-beratkan apa yang kita mampu buat walaupun sikit. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ila Allah, amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dawam wa in qalla, kata Nabi, iaitulah amalan yang berterusan sekalipun ianya adalah amalan yang sedikit, kata Nabi. Tuan-tuan, walaupun kita buat tu sikit-sikit, tuan-tuan, lepas subuh buat apa? Kemudian lepas lohok buat apa? Lepas asar buat apa? Lepas maghrib buat apa? Lepas isya buat apa? Apa wirid kita? Tuan-tuan, walaupun dia sikit tetapi berterusan, kata Nabi SAW, ini merupakan amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu hadis yang kita baca pada subuh tadi mengajak kita supaya kita memperbanyakkan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kemudian Nabi SAW nak tunjuk kepada kita umat dia, sembahyang yang kita dirikan, tuan-tuan, tak kira sembahyang apapun yang kita dok buat. Tuan-tuan, sembahyang yang kita buat ni munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi SAW, innamal musalli, adapun orang-orang yang menunaikan sembahyang, kata Nabi, munajin rabbah, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, masa kita berdiri tengah duk sembahyang ni, tuan-tuan, pada masa tu Allah Taala sedang melihat pada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, kerana tu kata Nabi SAW, ni orang sembahyang. Dan Nabi kata, idza qamal 'abdun lis-salah, apabila seseorang itu berdiri kerana dia nak sembahyang, fa aqbalallahu biwajhihi, Allah Taala menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang sembahyang, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, makna wajah dekat sini disebutkan oleh ulama, Allah Subhanahu wa taala menghadapkan seluruh daripada rahmat dia kepada orang yang sedang sembahyang. Tuan-tuan, maka kerana tu Nabi nak tunjuk besarnya amalan sembahyang ni, sehingga kan Nabi suka sembahyang pada waktu malam. Tuan-tuan, padahal dia bukan wajib.
Nabi diampunkan segala dosa dia oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu ulama sebut, kalau Nabi SAW sendiri pun mangkit tengah malam untuk tahajud, maka lebih-lebih lagi lah kita. Tuan-tuan, kita dosa bertambun. Tuan-tuan, kita punya kesalahan banyak. Tuan-tuan, lebih lagi lah kita perlu kepada sembahyang dan juga bangun pada waktu malam ni. Tuan-tuan, baik. Kemudian di dalam hadis tersebut ada disebutkan apa? Berkenaan dengan waktu malam. Tuan-tuan, waktu malam ni ianya adalah waktu yang mulia, dan juga ianya adalah waktu yang sangat sesuai seseorang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu orang saleh dia tidak akan membiarkan malam dia berlalu macam itu sahaja. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian dengan berqiyamul lail. Tuan-tuan, Nabi kata hendaklah kalian menghidupkan malam kalian. Tuan-tuan, pasal apa? Fa innahu da'bus salihin. Kerana ianya adalah kebiasaan orang-orang saleh. Tuan-tuan, orang saleh ni, kalau dia orang saleh, bangun malam ni dia merupakan satu kebiasaan bagi dia. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana dia tahu waktu malam adalah waktu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita sebut pagi tadi, orang yang bangun pada waktu malam ni, tak ada orang yang tahu apa dia balasan yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia. Dan sebab itu Allah Ta'ala kata, ni bagi orang yang bangun malam, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Dan Allah Ta'ala kata, tidak ada seorang pun yang tahu. Ianya disembunyikan oleh Allah balasan bagi orang-orang yang bangun pada waktu malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sebut, bila mana dirahsiakan oleh Allah kelebihannya, menunjukkan apa? Dan menunjukkan kelebihan yang begitu besar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu Nabi kata, bangun malam kebiasaan orang-orang saleh, dan bangun malam ni, ini kelebihan dia. Dan tengok Nabi kata apa? Wa muqarribatul lakum ila rabbikum. Nabi kata, dia dapat mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun pada waktu malam. Dan sebab itu dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala turun pada sepertiga malam. Tuan-tuan, tak apalah, ada ulama dia berkhilaf tentang turun ni. Saya tak mau nak cerita turun ni, bukan ini tempat dan juga masa dia. Dia perlu kepada kuliah yang lebih panjang lagi. Ini perbahasan antara salaf dan juga khalaf. Tuan-tuan, tetapi kerana kita berpegang dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah, tuan-tuan, maksud turun dekat sini, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan rahmatnya kepada manusia ketika mana sepertiga malam. Tuan-tuan, maka kerana tu Nabi kata, orang yang bangun pada waktu malam ni muqarribatul lakum ila rabbikum, dia mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan dia dapat menghapuskan segala dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa dia diampunkan Allah Taala. Dan sebab itu dalam hadis qudsi Allah Taala kata apa? Masa Allah Taala pada sepertiga malam ni, Allah Taala tanya, manakah dia orang-orang yang nak bertaubat? Mana dia orang-orang yang nak minta ampun? Aku nak ampunkan semua dosa-dosa dia. Dan tuan, bangun malam dia dapat menghapuskan dosa pada Allah. Kemudian dia kata apa? Wa manhatun anil ithmin, dan juga dia akan mencegah kamu daripada perbuatan dosa kepada Allah.
Terakhir Nabi kata, wa mutarradatu lidda'i 'anil jasad. Dia menolak daripada tubuh badan ni terkena penyakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini adalah kelebihan bangun malam hak yang kita tahu, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak lagi. Dan tuan, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang senantiasa memperbanyakkan amal kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan itu layak menjadi saham kita bila mana esok kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu sebagai tazkirah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk kita beramal bersama-sama, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والله